Okey. Okeylah kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk kita punya core curriculum bagi tahun 2021 ni, kita ada tiga jenis aktiviti. Okey, yang pertama kita ada memandah dan berkuda. Seperti biasalah yang tahun lepas juga kita punya provider daripada Tamim Archery. Yang kedua kita ada Little Chef. Dan yang ketiga program baru kita Scientist. Okey, yang pertama memanah dan berkuda ni kita akan buat dekat presin 9. Okey, jadi yang untuk memanah berkuda tu setiap kanak-kanak akan dapat diorang punya book masing-masing. Okay, saya rasa boleh share kot apa yang ni. Mesti beberapa tertanya-tanya kan, boleh ke sukan memanah ni dijalankan? Okay, kalau tuan-puan boleh tengok tu, so untuk negeri kita PKPP ni kita semua aktiviti sukan dan rekreasi kita boleh jalankan. Lepas tu penganjuran kejohanan, pertandingan, tempat dan antarabangsa dengan kelulusan KBS. Lepas tu kapasiti penonton. Lepas tu penyertaan peserta. Lepas tu kena lagi. Okey, ke bawah lagi. Sebab kita pun kapasiti kita punya tak ramai kan, dalam berapa puluh pelajar je. Okey, ini untuk aktiviti yang sebelum ni lah kami buat dekat Padang Presin 9 tu. Okay, setiap kanak-kanak akan dapatlah bom masing-masing. Okey, kita tengok seterusnya SOP. Sukan yang Tamim Archery akan jalankan lah garis panduan dia. Okey, first kali hanya jurulatih, pelajar dan guru pengiring saja yang kita benarkan untuk ada sewaktu aktiviti tu. Yang kedua, pelajar mesti pakai mask dulu sebelum masuk ke premis. Okey, waktu latihan tu dibenarkan untuk buka lah. Lepas tu yang ketiga, tangan kena sanitize lah. Kita ada sanitizer. Okey, lepas tu yang keempat, ada buat pendaftaran secara manual, cek suhu. Jadi kita pastikan semua anak-anak kita yang sihat je yang kita hantar. Ya, anak-anak yang tak sihat pun ibu bapa tak dibenarkan lah untuk hantar anak. Okey, seterusnya beliau pun akan membuatkan penjarakan 1 meter. Lepas tu macam saya cakap tadi, peralatan memanah tu tidak akan dikongsi lah. Dan benda tu akan disanitize sebelum dan selepas latihan. Okey, yang terakhir, hendaklah mendengarkan premis latihan selepas tamat dan terus pulang ke tadika lah. So kita tak boleh tunggu lama-lama. So habis aktiviti, kita akan masuk ke tadika balik lah. Oh, okey, saya lupa pula nak perkenalkan. Okey, Tuan Aswad ni dia sebenarnya wakil Malaysia lah. Dia dah pergi ke peringkat dunia lah. Dia memang memang dia masuk panggil tournament lah yang dianjurkan di dunia ni lah. Okey, saya lupa untuk memanah dan berkuda ni kita punya harga RM120. Mungkin ada beberapa yang tertanya-tanya kan, yang dah lama mungkin tahulah. Okey, kalau untuk pelajar Presin 18, kita ada sediakan van yang akan ambil anak-anak dekat tadika dan bawa ke sini lah. So ibu bapa tak perlu risau untuk nak kena hantar ke sini ke. Okay, berkuda Tuan Aswad dia akan yang sebelum ni lah, before this dia buat kat Presin 15. Dan satu lagi dekat Saya Berjaya, kita pernah pergi yang paling terakhir hari tu lah. Okay, untuk memanah berkuda ni kita buka daripada pelajar umur 4 sampai 6 tahun. Ya betul. Kuda tu sebab dia tak banyak jadi akan bergilir lah.
Okey, untuk koko memasak ni terdiri daripada pelajar daripada 5 dengan 6 tahun. Sebab kalau kita nak ambil untuk 4 tahun tu dia masih kecil lagi. Tu kita kategorikan untuk 5 dengan 6 tahun saja dulu. Okey, kita untuk aktiviti koko memasak ni kita ada 25 jenis masakan. Untuk antara saya masukkan hanya 5 untuk resipi dalam slide ni. Okey, slide kita yang pertama adalah jeli kelapa. Yang ni memang favourite anak-anak lah. Okay, untuk yang menu jawab. kita ada spaghetti aglio olio. Yang ni pun kegemaran anak-anak. Kita juga ada menu aiskrim coklat. Aiskrim coklat ni Ada ke kita kena lah. Okey, seterusnya kita juga ada tart keju. Ni antara menu yang saya pilih untuk masukkan dekat slide. Sebab kita ada lagi 25 jenis menu lah kalau ikutkan daripada kita mula daripada bulan 5 sampai bulan 11. Okey, yang ni biskut Nestum. Sempena kita nak menyambut raya Aidilfitri ni, kita pilih untuk 5 hari bulan 5 ni kita pilih untuk menu yang pertama, biskut Nestum ni. Kita akan buat pemilihan untuk menu jualan pada pelajar-pelajar lain yang masuk yang fokus selain daripada memasak lah. Kalau macam untuk anak yang dah masuk koko memasak tu, kita akan bekalkan dia untuk bawa balik, yang untuk bila hari untuk kita buat jualan, situ kita akan buat satu memo lah. Dari situ puan boleh bekalkan anak-anak duit. Lepas tu kita untuk yang mana pelajar yang ambil koko memasak, dia akan buat satu gerai. Lepas tu dia akan mula buat jualan lah. Daripada situ anak-anak boleh belajar tentang penggunaan mata wang, macam mana bila setiap pelajar membuat jual beli, macam mana cara untuk diorang nak duit baki tu, berapa jumlah wang, berapa jumlah setiap menu yang kita letak, diorang akan letak harga masing-masing lah. Untuk aktiviti koko memasak ni yuran kita RM60 lah. Okey, ini adalah di sini adalah tim koko cikgu-cikgu yang memasak yang kita pilih untuk yang ni cikgu-cikgu yang pakar dalam masakan. Okey, kalau untuk present 9 kita ada Cikgu Nini dengan Cikgu Ashikin. Okey, untuk present 18 kita ada Cikgu Zila dengan Cikgu Aziz. Oh, kalau pisah tu tak adalah kita bagi dengan orang. Cuma kita ada yang plastik punya puan. Oh, yang tu pagi dalam pukul 9.30 atau pukul 9. Mana yang anak yang tak join koko tu, kita ada yang cikgu untuk bahagian kelas seperti biasalah. Untuk jualan tu anak-anak akan semua yang bahagian akan menjual tu anak-anak yang masuk koko. Lepas tu yang anak-anak akan live, kita akan buat satu grup lah, by group, untuk kita macam ibaratkan dia orang pergi kedai lah untuk dia membeli apa makanan kesukaan yang dijual oleh kanak-kanak yang ambil koko.